Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa menjak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat berkesempatan pada pagi ini walaupun lewat, insyaAllah. Dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Saban hari kita sentiasa bersama program ini. Atuk telah berusaha supaya boleh cepat awal. Tapi lambat juga. Tapi tak apalah, lambat insyaAllah kita buat. Ya, Sodin Kosnak. Assalamualaikum, selamat pagi Tok. Pagi, syukran. Kita masih bersama, Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dalam program Quote of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Kota Baru. Pagi-pagi hidup tak sedap. Hari ini berapa hari pula? Hari ini sudah 18 Desember. 18 Desember. Hari Ahad. Esok Isnin. Isnin. Satu-satunya ibadat Isnin. Yang paling popular ialah Isnin. Puasa Isnin, Khamis. Jadi jangan lupa, siapa yang berkesempatan puasa Isnin, Khamis. Esok. Esok bukan hari ni. Bukan hari ni. Sema-sema pagi hari ini. Saban hari, Alhamdulillah, umur semakin panjang. Apa erti umur semakin panjang? Semakin dekat lah nak habis kan. Esok undi percaya. Oh, esok undi percaya. Esok kena Isnin lah. Esok puasa lah. Isnin habis. Hari ini 18. Oh, esok ya. Kembara. Ya, kembara. Tajuk kita hari ini ialah perbanyakkan zikir. Apa itu zikir? Zikir ni ya, daripada kata Arab, zikir ni ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, zikrullah. Allah kata, umatku, hambaku. Rasulullah kata, umatku. Allah kata, hambaku. Hambaku yang ingat aku akan ingatnya. Jadi, untuk Allah sentiasa ingat kita, kita kena sentiasa ingat Allah. Macam mana nak ingat Allah? Sentiasa sebut namanya. Bila kita rindu, kita sebut namanya. Kan macam tu. Dulu-dulu kan, masa muda-muda dulu. Orang budak-budak muda ni rindu sebut namanya. Sampai mengigau-mengigau. Mengigau-mengigau. Jadi sebut namanya. Bila rindu sebut namanya. Tak sebut, tak rindulah tu. Tak rindu. Jadi, kalau rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka zikirlah kepada Allah. Zikrullah, zikir. Zikir ni banyak gunanya. Jadi, walau bagaimanapun, amalan zikir ini tidak sehebat amalan solat sunat. Ibadat yang tertinggi ialah solat wajib. Solat wajib dan menunaikan rukun Islam 5. 5 rukun Islam tu kita tunaikan semua. Itu yang tertinggi. Pertama, syuhada. Yang kedua, solat. Itu rukun Islam yang tertinggi. Kena buat semua. Kena buat. Public go. Langkawi. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz. Terima kasih. Atuk. Public go. Wow, public go. Public go, Atuk nak minta tolong sikit boleh? Tolong subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk YouTube. YouTube. Atuk nak transfer video ni daripada TikTok kepada YouTube. Biasa Atuk buat macam tu lah. Jadi kalau masa free, tak sempat tengok live pagi-pagi, boleh pergi tengok YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Public go type tu keluar, kemudian subscribe. Subscribe ya. Ya, Ridwan Arsyad. Assalamualaikum. Bila rindu ku sebut namamu. Cantik sangat tu. Kita rindu kepada Rasulullah, kita sebut nama Rasulullah, berselawat kepada baginda. Bila kita rindu kepada Allah, kita berselawat. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, terima kasih ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Kamu apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sahabat duha. Cerah di Ferry Road
Kota Baru cukup lebat hujan. Semalam tak berhenti. Hujan yang berat lah. Hujan yang heavy. Pagi ni ada sekejap-sekejap. Sekejap musim dia kan. Musim hujan rahmat. Kita terima nanti saya share and like share. Wah. Cantik. Terima kasih. Terima kasih. Tajuk kita hari ini ialah zikir. Zikir. Kita apabila kita tidak ingat kepada Allah, berarti kita lalai. Syaitan akan masuk. Syaitan akan masuk. Macam mana kita nak tahu kita lalai? Kita lalai. Mungkin kerana kita terlampau happy. Menyebabkan kita lalai. Kita happy. Macam, minta maaf lah. Macam kita kata tengok Raja Lawak. Ketawa. Ketawa yang lebih-lebih. Tak boleh tu. Tak boleh. Seolah-olah kita lupa kepada Allah SWT. Itu gembira yang melampau. Ataupun sedih yang melampau. Sedih yang melampau pun boleh kita lupa kepada Allah. Itu yang ada bunuh diri tu. Bunuh diri. Bunuh diri. Ya, Assalamualaikum. Bila rindu ku sebut namamu Ridwan. Ya, jadi rukun Islam 5 perkara. Kita kena niat, kena buat semua. Kena niat nak buat semua tu. Ni ada orang, macam kita kata ada rukun Islam yang kita tunaikan tanpa keluar wang. Seperti syuhada, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tak perlu pakai wang. Tak perlu pakai. Ya, subscribe YouTube Atuk Haji Mak Atuk. Terima kasih. Terima kasih encouragement. Terima kasih. Banyak tempat dah naik air tu. Kita doakan mereka semua selamat. Amin. Terima kasih. InsyaAllah selamat. Sebut namamu dengan rasa sayang dan rindu. Bergetar. Sayyidina Abu Bakar apabila dia menyebut nama Allah, bergetar. Apabila membaca Bismillahirrahmanirrahim, bergetar. kita tak bergetar, tak vibrate pun. Mungkin button vibrate tak pasang kot. Ya, Bonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu Haji, selamat duha. Waalaikumsalam. Selamat duha bondaku. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Laila. Apa khabar? Tok dan sahabat-sahabat dirahmati Allah semua. Amin. Semoga mendapat keberkatan daripada doa-doa rakan-rakan kita. Tempat ya Haji tak banjir ke? Belum. Belum. Tapi kawasan rumah Atuk ni tak banjir. Cuma jalan nak keluar tu lah tenggelam sikit. Sikit-sikit. Kita asal dari air tulang selubi. Betul. Asal dari tanah. Betul. Asal dari Nabi Adam. Betul. Tepat sekali. Hebat tu. Hebat. Tanah runtuh, tanah rosak, kita asal dari tanah. Yalah, betul sangatlah tu Ridwan. Abdul Khalid. Assalamualaikum Bamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat join live Atuk pagi ni. Maaf tu, saya lambat. Doa semua sihat walafiat. Amin. Doa kepada orang yang kita tak kenal. Doa kepada orang dan dia tidak tahu. Maka doa itu akan kembali kepada kita. Bila kita doa kepada kawan-kawan kita, dia tak tahu kita doa kepada dia. Apa saja doa. Kita doa dia sihat, kita doa dia merezeki. Malaikat akan doa kepada kita. Bila kita doa kepada sipolan dalam grup kita ini, dia tak tahu. Dan malaikat kata, doa itu adalah pergi kepadamu juga. Malaikat kata, bro. Jadi, banyakkan doa kepada orang lain. Ya Allah, sihatkanlah rakan-rakanku. Maka malaikat kata, Ya Allah, sihatkanlah juga kepada sipolan yang berdoa itu. Itu penting berdoa kepada orang lain. Sama juga minta murah rezeki. Ya Allah, murahkanlah rezeki kepada jiran biar dia jadi kaya. Malaikat kata, Ya Allah, kayakan juga, murahkan juga kepada rezeki orang yang berdoa itu. Amin. Ya Allah, cantik berdoa kepada orang yang tidak kenal. Ramai ustaz memberi ingatan bahawa untuk mempercepatkan apa yang untuk dikabulkan cepat apa yang kita nak, apa yang kita hajat, doakan untuk orang lain. Doa untuk orang. Ada satu sirah. Ada seorang pergi jumpa dengan seorang ulama lah, ulama besar. Pergi jumpa ulama, dia kata, apakah doa untuk mempercepatkan aku apa yang aku nak itu Allah kabulkan. Dia kata, engkau doa untuk aku. Jadi dia ni heran, aku nak doa untuk engkau buat apa? Aku doa untuk aku, dia kata, untuk aku. Iyalah, kau doa untuk kau. Kalau nak cepat, kau doa untuk aku. Faham tak? Itu. Maknanya, kalau kita nak Allah makbulkan cepat apa yang kita nak itu, kita doakan untuk orang lain. Maka malaikat yang tolong doakan kepada kita. Maka dia doa, Ya Allah, Ya Tuhanku,
Murahkanlah rezeki kepada apa sipola ulama ke apa nama ustaz tak kira lah. Maka malaikat berdoa. Berdoa, ya Allah, murahkanlah rezeki juga kepada sipola yang berdoa itu. Boleh amal lah? Boleh. Kami doa semoga Ayah Haji sihat. Amin. Dan semua sahabat-sahabat di live Ayah Haji, dirahmati Allah. Amin bonda. Terima kasih doa-doa yang hebat. Doa itu Allah suka. Doa itu sendiri dah merupakan zikir. Doa tu. Doa, apa yang kita doa tu, itu pun sudah merupakan zikir. Sebab apabila kita doa, kita ingat kepada Allah. Doa itu zikir. Sebab itu Sayyidina Umar kata, aku berdoa, aku tak kisah Allah nak kabur atau tidak, aku tak kisah. Aku akan berdoa. Sebab apa? Sebab doa aku tu sendiri dah zikir. Sesuai dengan tajuk kita hari ini. Jadi berdoalah. Kabur tak kabur, we don't care. We don't care. Kita berzikir. Haji Mat, pernah jumpa malaikat ke? Allahu Akbar. Mana ada tarah kita nak jumpa malaikat. Tarah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul boleh lah bro. Jadi berdoa itu sendiri sudah merupakan satu zikir. Satu zikir. Sebab itu Sayyidina Umar kata, aku tak kisah apa yang aku doa. Kalau aku doa, Allah beri, kabulkan, aku bersyukur, alhamdulillah. Kalau Allah tak beri pun, aku bersyukur juga. Kalau Allah bagi yang lain pun, aku lagi bersyukur. Sebab apa? Allah lebih tahu apa yang baik padaku. Minum air apa tu hari ini kamu? Hari ini atuk minum air Halia Bara. 3 dalam 1 Halia Bara. Halia Bara 3 dalam 1. Ini my favorite lah. Halia Bara. Halia Bara ni Halia merah. Dia diproses lah 3 dalam 1. Yang ni dah proses dah. Jadi banyak-banyak minuman 3 dalam 1 Halia Bara atuk boleh minum. Yang lain kurang boleh minum. Jadi kita sebagai seorang agama Islam, rukun Islam 5 perkara. Yang ni kena lengkapkan. Yang ni rukun Islam 5 perkara. Okey, syuhada, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, confirm. Maka muslimlah kita. Tapi tak lengkap setakat muslim lagi. Kena beriman pula. Beriman kena solat. Dah solat dah, alhamdulillah. Sirna Armani, apa khabar Sirna? Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kita solat 5 waktu. Tak pakai duit? Tak. Syuhadah pakai duit? Tak. Jadi solat pun tak pakai duit. Tutup aurat je. Tutup aurat je. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Okey. Tok Mat, ansur dulu. Ya Ridwan, terima kasih. Maaf. Moga semua rahmati. Amin. Terima kasih Ridwan kerana sudi jenguk atuk. Jenguk atuk. Amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Haji. Kongsi ilmu. Doa itu sudah zikir. Dapat tak dapat cerita lain. Doa tu zikir dah. Jadi kena banyak kau doa. Dan Allah suka kepada orang banyak doa. Orang yang paling banyak minta kepada Allah, Allah suka. Tapi nak minta tu janganlah terlampau spesifik. Spesifik kan. Ya Allah itu aku bulan depan berilah aku sebuah kereta Honda Ferrari. Honda Ferrari. Jangan spesifik gitu. Ya Haji Mat, belanja pondok mana? Belanja pondok mana? Pondok kampung-kampung je lah. Kita ni. Kita bukan ustaz kan. Untuk cari makan je. Setakat hidup untuk makan. Hidup makan. Macam tu lah. Apa yang tahu sikit-sikit kita kongsi. Dengan anak cucu ni. Semua ni anak cucu kita. Bukan orang lain. Jadi anak cucu ni dia suka tanya Atuk. Atuk nak solat duha macam mana? Macam tu kita nak. Oh solat duha. Solat duha ni boleh buat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rasulullah buat macam tu. Dia tanya pula, nak niat duha macam mana solat duha? Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Macam tu lah. Bacaan-bacaannya, bacaan biasalah Al-Fatihah. Kalau ingat wadduha, baca wadduha. Tapi kalau tak ingat, baca qul huwallah. Kalau tak ingat, tak payah baca. Tapi Al-Fatihah kena baca sebab tak ada Al-Fatihah, tak ada solat. Kena baca. Tu dah baca Al-Fatihah ke? Belum. Kamu dah ingat dah kamu. Belum. Nanti kita baca. Atuk nak habiskan sikit mengenai rukun Islam 5 perkara. Ini kita kena pegang. Kita orang Islam kena pegang rukun Islam 5 perkara. Pertama, syuhada. Okey, alhamdulillah beres. Yang kedua solat. Beres. Yang kedua solat. Yang ketiga puasa. Alhamdulillah puasa bulan Ramadan. Isnin kami buat. Puasa esok puasa ya. Bulan Ramadan. Puasa. Kemudian zakat.
Zakat tak pernah keluar tu. Ini yang jadi masalah ni. Zakat tak pernah keluar. Ni baru 3 rukun Islam. Yang 4 apa ni zakat. Yang kelima menunai haji. 2 tak buat. Jadi rukun Islam kau 3. Bila rukun Islam 3, lengkap tak Islam kita? Rasa macam tak lengkap Kalau tayar kereta ada 3, bukan 4. Ada 3. Tak lengkap kan? Itu macam nak buat macam mana tu? Ini yang kita kena belajar ni. Kena berusaha. Berusaha memenuhi supaya kita boleh menunaikan zakat dan haji. Nak tunai zakat dengan haji kena ada duit. Orang tak ada duit tak boleh. Tak boleh. Memang benar. Kalau duit tak cukup, tak payah keluar zakat. Kalau duit tak cukup, tak payah buat haji. Tapi rukun Islam kita, tempang lah. Orang lain buat 5, kita buat 3. Tempang. Jadi macam mana nak keluar zakat tu? Okey, Atuk nak bagi idea. Pertama sekali, kau simpanlah di tabung haji. Simpan di tabung haji. Walaupun sikit, 1,000 ke 2,000 tak kisah. Simpan di tabung haji. Sebab apa tu? Bila kau simpan di tabung haji, duit itu zakatnya dipotong. Dipotong 2.5% hasil daripada dividen yang kau dapat. Maka tabung haji tolong bayar zakat untuk kita. Kau dah bayar zakat kan? Jadi mudah. Biarkan duit kita tu kita simpan di tabung haji. 4,000, 5,000, 10,000, 20,000. Dan tabung haji tolong bayar zakat untuk kita. Kita dapat pahala zakat. Sebab itu dividen tabung haji, walaupun 4%, dia sudah bayar zakat 2.5%. Bermakna 6.5%. Sebenarnya kita dapat. Sebab tabung haji ni tak ada orang kafir tak simpan di tabung haji. Dia untuk orang Islam sahaja. Kalau dia berislam, ada orang kafir simpan. Tapi di tabung haji tak ada. Hanya Muslim saja. Jadi kita buat simpan di tabung haji, maka tabung haji potong hasil daripada keuntungan dividen kita itu untuk bayar zakat. Kan kita dah bayar zakat, berarti rukun Islam yang keempat kita telah bayar. Rukun Islam kelima menunaikan fardu haji. Yang ni kena simpan duit lah. Kena simpan duit lah. Biar cukup mereka. Biar 5. Sebelum kita meninggal, biar kita buat 5 ni. InsyaAllah. Biar kita buat 5 rukun Islam. Jangan 4. Jangan 3. Jangan. Ya, Hindu Jaafar. Assalamualaikum Tok. Dan selamat pagi Tok. Dan sahabat syurga. Amin. Haji Mat, doakan saya. Semoga diberi ketenangan. Banyak berzikir. Itu tajuk kita hari ini. Banyak berzikir. Okey, sebelum kita teruskan, di mana biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, dan kita niat pahalanya. Semoga Allah sampai kepada Rasulullah SAW, para keluarga dan sahabat baginda. Dan juga semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca. Anda baca tempat anda, Atuk baca tempat Atuk. Disampaikan kepada kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa kita yang sedang menunggu talian hayat Al-Fatihah ini. Kepada diri kita, kepada isteri atau suami, anak-anak, cucu-cucu, menantu, jiran-jiran, guru-guru, sahabat-sahabat. Kepada umat Islam. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya beramin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ya Nip, saya doakan berketenangan. Banyak berzikir. Banyak solat. Itu penting ya. Ya, Tok dah sarapan. Makan nasi goreng sikit tadi. Nenek kau awal lagi dia kata nasi goreng dah ada. Itu apa lagi kita? Makan je lah. Amin ya rabbal alamin. Zikir. Zikir. Jadi rukun Islam 5 perkara mesti cukup. Biar ada usaha untuk menunaikan fardu haji. Simpan sikit-sikit dalam tabung haji. Daftar dengan tabung haji 1,350. Bagi tahu saya nak menunaikan haji. Bukan perlu daftar 10,000 dengan tabung haji. Tak. Bukan perlu daftar 5,000 dengan tabung haji. Tak. Daftar 1,350. Kata ni daftar untuk menunaikan haji. Niat kita. Nawaitu lillahi ta'ala. Ditakdirkan kalau kita meninggal, niat kita untuk menunaikan haji sudah pun tertunai. InsyaAllah.
Allah beri tunai, Allah beri kepala haji kepada kita. Jadi siapa yang belum ada duit di tabung haji, daftar dengan tabung haji, simpanan di tabung haji, tolong buat simpanan di sana. Semoga pertama dapat zakat, simpanan biasa dapat keluar zakat, simpanan haji, maka lengkaplah kita untuk menunaikan fardu haji. InsyaAllah. InsyaAllah tu. Jadi itulah. Jadi kalau kita nak cukup, nak tunggu duit ada 5,000 untuk keluar zakat, susah. Sekarang 10,000 pun tak nak keluar zakat. 25,000 baru kita keluar zakat. 25,000 bila nak cukup cash ni? Tak cukup. Jadi kita simpanlah 5,000 ke, transfer daripada bank biasa, hantar pergi tabung haji. Sebab tabung haji pun boleh draw juga sekarang macam bank. Simpan tabung haji, cukup tahun tabung haji tolong bayar zakat untuk kita. Berarti kita sudah pun menunaikan rukun Islam yang keempat. Yang kelima, bagi yang belum naikkan fardu haji, daftar dulu 1,350 dengan tabung haji, niat nak menunaikan fardu haji. Jadi kita sudah tertunai dan simpan sikit-sikit lah. Bulan-bulan potong terus masuk ke dalam untuk menunaikan haji. 100 ke 200 ke tak kira. Itu kita buat lah. Puteri baru senja. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya puteri baru, apa khabar? Tajuk kita hari ini ialah zikir. Ya Hindun, puteri baru senja. Waalaikumsalam sahabat semua. Terima kasih kamu. Zikir kita, zikrullah. Zikrullah ni ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita cintakan diri, kalau kita cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyakkanlah berzikir. La ilaha illallah. Itulah zikir yang paling agung. Zikir yang paling tinggi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun zikir-zikir yang lain juga adalah merupakan zikir-zikir yang begitu hebat. Ya betul, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah ya puteri baru senja. Jika kita cinta kepada Allah, maka berzikirlah. Jika kita cinta kepada Rasulullah, maka berselawat. Cinta kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zikirlah. Dan cinta kepada diri sendiri, beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Ya, kukup. Assalamualaikum Tok. Salam duha. Salam silaturahim untuk semua. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Amin. Assalamualaikum Nina, apa khabar? Besok puasa Nina. Besok puasa puteri Isnin. Motivasi yang terbaik tu. Terima kasih Indun. Terima kasih Indun. Jangan lupa simpan tabung haji untuk memenuhi haji dan juga untuk mengeluarkan zakat. Kita dapat. Kita orang tak ada duit ni kena cari jalan supaya kita dapat menjalankan rukun Islam lah. 5 rukun Islam. Jadi jika kita meninggal, kita sudah pun melakukan 5 perkara. Piramli kan dah nyanyi rukun Islam 5 perkara. Itu lah. InsyaAllah tu. Terima kasih Hindu. Buat buat 1,350 ialah daftar haji dan masukkan tabung, masukkan simpanan biasa. InsyaAllah setiap tahun tabung haji tolong bayar zakat untuk kita. Jadi kita sudah menjadi orang yang zakat. Rukun Islam yang keempat kita sudah tunaikan. Rukun Islam yang kelima kita sedang menunaikan. Supaya cukup. Okey, insyaAllah tu. Puteri puasa. Adakah cukup setakat jika kita cinta diri banyak beristighfar? Setakat astagfirullah cukup kan? Rasa tak cukup tu. Ya Zasimah. Assalamualaikum Tok Haji. Zikir 2, selawat, alhamdulillah. Salam duha, syukur, mendung kat pekan. Mendung pekan. Pekan mendung. Pekan mendung. Zikir. Jika kita cintakan diri. Cintakan diri. Boleh bisa. Cintakan diri kita beristighfar. Cintakan Rasulullah banyak berselawat. Cintakan Allah banyak berzikir. Adakah cukup sahaja itu? Tak cukup. Tak cukup. Jika kita cinta kepada Allah, maka kita mesti tunaikan yang diwajibkan. Apa itu diwajibkan? Solat. Apa itu yang diwajibkan? Puasa. Apa itu yang diwajibkan? Zakat. Apa itu yang diwajibkan? Tunai haji. Itu basicnya. Basic. Dalam solat tu banyak.
solat wajib 5 waktu, solat sunat. Solat sunat. Sekarang solat sunat duha. Solat-solat qabliyah ba'diyah, solat tahajud, banyak solat. Itu baru cinta. Kalau setakat cakap saja saya cinta Allah, solat tidak, bukan. Itu tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Jadi jika kita kata cinta kepada Allah, banyak berzikir. Zikir ni ingat. Solat pun berzikir, baca Quran pun berzikir. Berzikir. Termasuk dalam golongan berzikir. Bukan subhanallah, alhamdulillah saja berzikir. Kita solat tu berzikir. Baca Quran pun zikir. Zikir ni mana ingat. Ingat kepada Allah. Jadi apabila kita ingat kepada Allah, bukan setakat kita sebut saja, tapi kita mengamalkan suruhan-suruhannya. Itu baru dikatakan ingat kepada Allah. Macam kita dengan girlfriend kita. Kita ingat saja. Belanja makan tidak, apa tidak. Tak jadi. Tak balik. Macam kita ingat anak dan isteri kita. Kita pergi lama-lama, kita bawa balik pakaian, makanan. Macam itulah kita ingat. Cuma sama juga bila kita ingat kepada Allah, maka kita sentiasa syuhada. Bangun pagi, perbaharui syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab mungkin kita ada buat perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Maka pagi kita bersyuhada. Satu, selesai. Yang kedua, kita menunaikan solat. Itulah tanda kita sayang kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Solat subuh, solat fajar, solat tahajud, awal pagi. Pagi solat. Kemudian kita puasa. Puasa bulan Ramadan lambat lagi, bulan 3. Lambat. Puasa Isnin Khamis. So, besok puasa. Ina, esok puasa. Indom, esok puasa. Isnin Khamis. Itu tanda kita cinta Allah. Kalau kau cakap cinta Allah, puasa, sunat, tidak, apa tidak, macam mana ni? Semoga atuk sihat semua. Terima kasih. Dan mendapat keberkatan serta kerajaan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Dan kembalikan kepada Hendon juga. Hendon. Jadi jika kita zikir, kita ingat kepada Allah, maka kita melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan buat maksiat, jangan berbohong, jangan dengki, jangan menipu, jangan durhaka kepada ibu bapa. Itu semua adalah tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, cakap saja tak jadi. Ada dengan girlfriend kita ada menipu? Tidak. Sebab apa? Sebab kita cinta kepada orang kita sayang. Ada kita bohong? Tidak. Sekali kantoi habislah. Break off tu. Break off tu. Itu dengan manusia. Apabila kantoi berbohong, dengan Allah lagilah. Tapi Allah ada pintu taubat. Begitu juga kita cinta Rasulullah. Cukup ke dengan bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Tak cukup. Apabila kita kata kita cinta kepada Rasulullah, maka kita menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah yang Rasulullah buat, kita buat. Assalamualaikum ya Haji. Waalaikumsalam Zaz. Apa khabar Zaz? Zaz dah subscribe ke Atuk punya YouTube Haji Mak Atuk? Kalau belum, tolong. Kalau dah, terima kasih. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah, maka ikutlah apa yang disunahkan. Disunah kepada kita. Macam solat, Isnin Khamis, sunnah. Makan. Tapi sebenarnya kadang-kadang banyak dah sunnah kita buat. Makan tangan kanan, sebelum makan doa, baca bismillah. Itu semua sunnah-sunnah. Pakai baju, masukkan sebelah tangan sebelah kiri dulu. Pakai kasut, masuk sebelah kanan dulu. Masuk tandas kaki kiri dulu. Itu semua sunnah. Sunnah itu semua. Itu tanda kecintaan. Tapi ada juga sunnah ni. Rasulullah tidak berbohong. Rasulullah amanah. Rasulullah orang yang boleh diharap. Rasulullah orang yang lembut. Rasulullah orang yang tidak dengki. Rasulullah orang yang tidak jahat. Oh, banyak. Kena buat semua, bro. Itu baru tanda. Bila kita buat semua sunnah-sunnah, berarti kita sudah cinta kepada Rasulullah. Apa arti kita cinta kepada diri sendiri? Kita istighfar. Istighfar, ya Allah, ampunlah dosaku. Kita beristighfar. Beristighfar. Masa KP baru lama bohong. Wow. Alhamdulillah, syukur dipertemukan dengan Atuk. Tak sia-sia. Live. Ya, kop-kop. Jangan cakap saja aku cinta Rasul. Cakap saja, buat tidak. Aku cinta Rasul.
maka aku berselawat kepada Rasulullah. Cantik. Itu baru betul. Betul tu. Betul. Puteri Bayu Senior. Betul. Jadi apabila cinta Rasulullah, maka kita amalkan apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Amal makruf, nahi munkar. Buat yang baik dan tinggal yang tak baik. Itu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cinta kepada Rasulullah? Kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tidak cukup setakat itu, ya. Kita menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah bangun tahajud pukul 3 pagi, dah bangun dah, solat tahajud, solat taubat, baca Quran. Semua Rasulullah buat. So kita kena buat. Jadi siapa yang belum pernah buat tahajud, kena pernah buat. Jangan tak pernah. Tak masak. Nanti tonik bakar kan. Itulah zikir kepada Allah. Tajuk kita hari ni, zikir kepada Allah. Antara zikir-zikir yang popular adalah subhanallah wa bihamdihi. Itu adalah zikir yang popular. Subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, maka akan gugurlah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Buih di laut. Kita sebagai hamba Allah, dosa itu tak sunyi daripada melakukan dosa. Suka dengar Datuk nasihat. Terima kasih Fi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka satu kali setiap hari, kalau selepas solat baca berapa kali? 20 kali je. Sekejap je. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. 20 kali. Setiap kali lepas solat 20 je. Sekejap je. 1 minit. 1 minit. Cukup 100. Bila cukup 100, Allah akan ampunkan, gugurkan dosa kita. Walaupun sebanyak buih di lautan. Itulah. Itu hikmah. Banyak hikmahnya. Tapi amalkanlah saja. Yang tak dapat hikmah ni orang tak amal je. Bagi orang yang tak beramal memang tak dapat apalah. Tak dapat apa. Tak beramal. Ada dalam kalangan kita, dalam hidup kita ini tidak lari daripada ujian. Sebutlah setengah orang kata masalah, down, berkelahi, bergaduh, macam-macam lah. Tapi semua itu boleh dihindarkan, boleh dikawal dengan berzikir. Banyak berzikir. Banyak berzikir, kurangkan berfikir. Berfikir yang mengarut-ngarut. Ada masalah, berzikir. Ada masalah, berzikir. Apa mana ada masalah berzikir? Kalau rasa perlu solat. Sebab solat itu berzikir. Perlu solat. Astagfirullah, subhanallah. Sentiasa berzikir. Jangan tak berzikir. Jangan luang. Bila kita berzikir, syaitan bersama kita. Bila kita berzikir, maka kita bersama dengan Allah. Itu je beza dia. Orang yang tak berzikir, dia didekati oleh syaitan. Orang yang sentiasa berzikir, dia didekati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didekati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, kita dinasihatkan banyakkan berzikir mengikuti Allah. Banyak berzikir. Berzikir. Itulah yang kita harus lakukan supaya kita dapat. Dan ada juga amalan-amalan lain. Walaupun amalan itu secara langsung untuk kita memohon supaya diampunkan dosa kita, seperti istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunlah dosaku, astagfirullah. Ya Tok Abah, salam Tok Abah hadir ni. Waalaikumsalam Tok Abah. Tok Abah, banyak berzikir. Allah kata kau ingat aku ingat kau. Kau tak ingat aku tak ingat kau. Senang je. Jadi masa kita ingat, ya Allah, ya Allah berzikir subhanallah, masa itulah Allah ingat kita.
Masa serentak. Ya, tidak lewat walaupun 1 second. Sahabat, salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Sayang kepada Allah, banyaklah berzikir. Apa itu zikir? Buatlah benda-benda yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Bila cinta kepada Rasulullah, apa makna? Makna banyak berselawat. Bukan setakat itu saja tu Abah. Mesti melakukan sunnah-sunnah. Tak semua sunnah kita kena buat. Tak boleh. Rasulullah kahwin 9, kita kahwin 9 tak boleh. Tak boleh. Itu untuk Rasulullah saja. Mukjizat tak payah buatlah. Belah bulan ke apa ke tak payah. Kita buat yang dibenarkan oleh syarak sahaja. Tu Abah. Betul Haji. Terima kasih. Terima kasih tu Abah. Dan jika kita sayang, cinta kepada Rasulullah, buatlah sunnah-sunnah Rasulullah. Solat sunat kita buat, puasa sunat kita buat. Itu kita sayang kepada Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah kita buat semua. Kita buat semua. Rasulullah sampai bekak kaki solat malam. Kita bekak mata banyak tidur. Banyak tidur. Macamlah kita. Jadi untuk diri kita pula, cinta kepada diri kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu juga termasuk dalam zikir, ibadah. Istighfar untuk kita beribadah juga. Berdoa, doa apa saja, itu pun ibadah juga. Ibadah tunai tak tunai cerita lain. Yang penting sudah dapat pahala. Ya Allah, ya Tuhanku, sihatkanlah aku. 3 hari tak sihat lagi, tapi pahala dah dapat dah. Sebab apa? Sebab doa tadi. Sebab doa itu dianggapkan sebagai satu ibadah. Sayyidina Umar kata, aku tak kisah doa aku dimakbul ataupun tidak, sebab aku berdoa, perbanyakkan doa. Sebab setiap kali aku doa, itu merupakan ibadah. Ibadah. Kita bekak kaki juga ya Haji. Bekak kaki sebab main bola. Betul lah sekali. Betul, main bola. Main bola. Semalam Morocco tewas dengan Croatia 2-1. Tak sampai hajat tu. Nak tengok Morocco tempat ketiga di dunia. Tak apalah, tempat keempat pun syukurlah. Syukurlah. Ya Hindu, saya amalkan makan kurma dan minum madu lebah. Wow, hebat tu. Itu makanan Rasul. Itu sunnah. Makan kurma sunnah, minum madu sunnah. Sunnah, itu sunnah. Itulah, itu sunnah. Kau ingat ada satu sirah Rasulullah bersama dengan Sayyidina Ali sedang menyandar di sebatang pokok. Sebatang pokok. Datang seekor labah-labah. Seekor lebah. Datang seekor lebah. Rasulullah tanya Sayyidina Ali, "Sayyidina Ali, kau dengar tak lebah ini berzikir?" Tidak. Lebah itu berzikir. Setiap kali lebah pergi ambil madu di bunga, dia berzikir. Berzikir, lebah berzikir. Sebab itu madu itu ada khasiat banyak. Sebab bayangkan hanya debu di kaki boleh menjadikan semangkuk madu. Berapa ribu bunga yang dia pergi kutip. Rasulullah kata lebah itu berzikir. Berzikir. Sebab tu madu banyak khasiat. Itulah kena buat. Jadi istighfar ini sayang kepada diri, supaya diri tidak dibakar oleh api neraka. Kena banyak beristighfar supaya diri tidak dibakar oleh api neraka. Masya Allah, tabarakallah hidup. Jadi bagi orang yang minum madu, berarti labah itu berzikir, ambil madu, berzikir. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kuasa Allah kan ya Haji, benar. Rasulullah ni banyak mukjizat. Rasulullah banyak mukjizat. Setengah ulama kata ribu-ribu mukjizat. Bercakap dengan labah, bercakap dengan batu, batu bagi salam, bercakap dengan batang tamar yang dah mati, macam-macam. Pokok tamar melindungi, meneduh Rasulullah, awan meneduh Rasulullah, banyak mukjizat Rasulullah. Air susu keluar ikut jari, mukjizat Rasulullah banyak. Banyak. Itulah banyak. Jadi satu persatu yang kita buatkan. Jadi tadi kita sebut zikir juga istighfar. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu, tapi banyaklah beristighfar kepada Allah. Kita jangan fikir jauh-jauh sangat. Fikir yang di depan kita aja. Beristighfar, ingat kepada Allah. Dengan istighfar, Allah akan membuka pintu-pintu yang tak biasa terbuka dengan banyak berfikir. Kadang-kadang kita tak larat berfikir dengan otak kita. Kenapa jadi macam ni? Macam mana nak selesai? Tak larat. Maka banyak beristighfar supaya pintu itu dibuka dalam pemikiran kita. Pintu penyelesaian
Apa masalah yang kita hadapi? Istighfar. Itulah kuasa Allah kan, Haji, benar. Kalau kita lah, Haji, lari buatnya. Kalau batu dan pokok, bagi salam. Itulah. Lari. Rasulullah sedang berjalan. Tiba-tiba, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah berpaling, tengok tak ada orang. Sahabat berpaling, tengok tak ada orang. Melangkah lagi ke depan. Dengar lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tengok-tengok, oh batu. Rasulullah kata. Rasulullah kata, Waalaikumsalam. Rasulullah jawab. Rasulullah jawab. Itulah hebatnya. Itulah hebat. Rasulullah membelah bulan. Mukjizat dengan jari. Kita lihat bagaimana Allah mensyaratkan ikhtiar untuk mendapat sesuatu. Ikhtiar. Macam Nabi Musa alaihissalam. Apabila nak membelah laut, Nabi Musa tak tahu, tak mampu belah laut, tak tahu nak lari daripada Firaun. Firaun ada di belakang, di hadapan laut. Berdoa, ya Allah, tolongkanlah ya Allah. Allah kata, ya Musa, kau hentapkan tongkatmu di laut, aku akan membelahkan laut. Maka dia hentap dan laut terbuka. Mana ikhtiar tu mesti sikit pun kena ada. Allah akan bagi. Kalau Allah katakan, Allah terus belah laut pun boleh. Tapi nakkan ikhtiar daripada Musa. Begitu juga bila Rasulullah dicabar oleh masyarakat Mekah, masyarakat kafir Mekah, Muhammad, kalau kau ni seorang Nabi, tunjuklah keajaibanmu. Maka Rasulullah kata, aku akan belah bulan. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya belah bulan. Allah perintahkan, ya Muhammad, kau tunjukkan jarimu di bulan. Kau tunjuk di bulan. Kau tunjuk toreh macam tu. Apabila Rasulullah menunjukkan jarinya ke arah bulan, maka bulan terbelah dua. Maknanya ikhtiar walaupun sikit mesti ada daripada kita untuk kita mendapat habuan, rezeki, mukjizat daripada Allah SWT. Kena ada ikhtiar. Jangan duduk aja tak ada apa, tak boleh. Allah nak lihat usaha kita. Kita dengan doa cantik, itu maksudnya. Hebat tu abang kita. Allah nak lihat usaha kita. Belah bulan, mustahil dengan jari boleh belah bulan. Itu belah bulan kuasa Allah. Tapi ikhtiar daripada Rasulullah, tunjuk jari. Tunjuk jari ke bulan, belah dua. Ikhtiar Nabi Musa, hentak tongkat. Hentak tongkat, laut berbuka. Balik tongkat, jadi ular. Itu biar ada ikhtiar walaupun sikit. Jadi kita orang Islam, jangan buang ikhtiar. Ikhtiar tetap kena ada, bro. Kena ada sokmau ikhtiar. Jangan buang ikhtiar. Jadi begitu juga dari segi istighfar. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang kita boleh selesai. Istighfar. Mungkin banyak dosa menyebabkan kita jadi buntu. Mungkin dosa yang mensalutkan pemikiran kita, kita tidak boleh berfikir dengan waras. Maka beristighfar. Buang dulu daki dosa tu. Buang dulu. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu, tapi banyaklah beristighfar kepada Allah. Sebab idea, minda semua daripada Allah SWT. Saya minta maaf kok. Kenapa pula? Pula. Dengan istighfar, Allah akan membuka pintu-pintu yang tak biasa dibuka. Dengan banyak berfikir. Berfikir ini ialah minda, rezeki daripada Allah. Pemikiran daripada Allah SWT. Banyak masalah tak terselesai dengan kecerdasan otak kita. Kalau setakat dengan otak kita, kita banyak masalah tak boleh selesai. Tapi ada orang kata, tengok aku bijak, aku boleh selesai masalah. Jangan takbur. Itu penyelesaian, idea diberi oleh Allah SWT. Bukan kerana kamu. Saya minta maaf Jimat, saya banyak sangat berfikir. Banyak beristighfar, jangan banyak berfikir. Jangan banyak berfikir, tapi banyak beristighfar. Kalau ada masalah, kesutukan, kesusahan, down dan sebagainya, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Banyak beristighfar. Banyak masalah tak boleh diselesaikan dengan hanya berfikir. Banyak masalah tak boleh diselesaikan. Tapi boleh diselesaikan setelah kita beristighfar. Setelah kita solat, setelah baca Quran, setelah kita berselawat, setelah kita bersedekah, setelah kita buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Cantik. Jika tidak dengan izin Allah, sesuatu itu tidak akan terjadi. Amin. Benar sekali. Jadi istighfar ini adalah satu jalan penyelesaian kepada kita. Banyak akan beristighfar. Istighfar ialah merupakan zikir kepada kita. Allahu Akbar. Banyak membantu kita istighfar. Banyak masalah boleh diselesaikan dengan beristighfar. Banyak beristighfar, banyak berzikir. Zikir-zikir harian. Tadi kita dah baca subhanallah wa bihamdi. Itu zikir-zikir harian. Biasa amalkan. Ataupun zikir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berselawat.
Berselawat selain pada beristighfar. Jalan buntu hidup kita. Berselawat. Berselawat. Berselawat dengan nama, dengan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Rasulullah dan juga kepada ahli keluarga Rasulullah. Amin. Maka banyakkan mendekatkan diri dengan Allah dengan berzikir kepada Allah tu Abah. Cantik. Itulah tepat sekali penjelasan daripada tu Abah. Mudah dan ringkas. Mudah dan ringkas. Zikir. Zikir. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu juga zikir. Banyak zikir-zikir yang kita boleh lafazkan. Istighfar dan berselawat. Gabungkan istighfar dengan selawat. Cantik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cantik sungguh. Kekuatannya luar biasa. Luar biasa tu Abah. Cantik sungguh. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon keampunan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sentiasa beristighfar, berzikir. Berzikir kita lakukan. Istighfar dan selawat. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ya. Ini adalah kakak saya juga. Pinjam. Pinjam. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda semua. Kekalkan berzikir. Banyakkan berzikir. Itulah, kekalkan berzikir. Apa-apa saja zikirlah. Subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah. Itu zikir Fatimah. Atau nak share juga zikir Fatimah. Apa itu zikir Fatimah? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu yang diajar oleh Rasulullah direct kepada Fatimah dan disebut jumlahnya. Zikir lain tak sebut jumlah. Zikir Fatimah Rasulullah sebut 33 kali. Tak gitu tu Abah. Jadi kita kena zikir cukup-cukup 33. Jangan kurang, jangan lebih. Untuk mendapat fadilat. Kekuatan yang luar biasa. Ada sejarahnya. Itu dipanggil zikir Fatimah. Kenapa? Kerana Rasulullah sampai kepada Fatimah. Sampai. Jazakallah khair. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin. Jadi itu cukuplah untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tu Abah. Terima kasih rakan-rakan semua. Terima kasih yang tak boleh Atuk Ayat, yang tak boleh Atuk sebut satu persatu nama anda yang sudah pun bersama dengan Atuk. Semoga mendapat keberkatan, mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dilindungi, mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi esok, insyaAllah. Amin.